Cikgu nak tanya. Awak tahu tak darah kita ni ada berapa kumpulan? Ah, Tahu. berapa Azrina? Ada berapa kumpulan darah kita? Pak. Berapa dia tu, Pak? A, B, A, B dengan O. Bagus. Hak lain tahu ke? Hak lain? Tahu. Okey, bagus Afika. Okey, awak tahu dah darah ni ada 4 kumpulan. Siapa tahu darah dia jenis gapo? Kumpulan gapo? Cikgu, maaf saya kena left balik sound problem. Okey, tak apa Fariha. Okey, Azrina, awak tahu darah ada 4 kumpulan. Darah awak kumpulan gapo? Saya dah tahu, cikgu. Okey, tak tahu. Afika tahu ke darah awak kumpulan gapo? Tak juga. Tak juga. Siapa nak share darah dia kumpulan gapo? Tak pergi check. Okey, Fatul Muin tak pergi check. Okey. Tak apa, saya tak tahu tak apa. Nanti kalau ada peluang bolehlah pergi check. Okey. Darah cikgu darah B. Okey, awak tahu tak orang cek darah ni prosedur dia run tak? Raja tengok ke tak? Saya pernah buat test cikgu tapi tak ambil lagi result. Awak buat test mana? Untuk apa? Sebab hari tu ingat ada thalassemia. So buatlah test juga bila-bila tengok type darah tapi tak ambil lagi lah result. Okey. Awak tahu tak dia cek darah awak tu run tak? Dia ambil darah. Dia ambil darah, dia tak atas apa? Dia tak tunjuk. Tak ingat. Okey, tak apa. Sebelum kita mulakan tajuk kita, kumpulan darah ni cikgu nak tunjuk dulu. Gano kita boleh cek darah kita ni jenis gapo. Okey, Gano kalau awak pergi derma darah ke, sebelum awak derma darah tu, dia akan cek dulu darah. Tengok dia buat Gano. Sekejap cikgu share. Okey, kita tengok dia buat Gano dengan darah awak lepas dia ambil. Now let's have a look at the procedure. Place 1 drop of patient blood sample on 3 different circles on a glass slide. Next, place 1 drop of monoclonal anti-A antibody on the first circle. Place 1 drop of monoclonal anti-B antibody on the second circle. Place 1 drop of monoclonal anti-D antibody on the third circle. Mix the components of the circle with a mixing stick. Make sure to use the fresh tip or fresh end of the same tip for 2 different circles. Rock the slide gently and observe for agglutination. As seen in this video, a clear-cut agglutination can be seen on all the 3 circles. Hence, it can be concluded that this patient is AB positive blood group patient. Thank you. Okey, nampak kau video tadi cikgu tunjuk? Nampak. Okey. Tengok awak nampak dalam video tadi, lepas dia letak darah, dia letak antibody. Lepas tu dia check lah ada penggumpalan ke tak. Okey. Tu untuk pendahuluan. Supaya awak rasa lebih nak tahu apa kita nak belajar hari ni. Okey, sekejap lagi kita tengok apa darah tu tadi dia lepas dia test dia bagi tahu darah tu jenis gapo. Kau tak dengar sebab ia kecek India, ia pelak-pelak India tak faham. 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 Okey. Tadi lepas dia cek darah dia, darah yang dia cek tu adalah AB+. Kita tengok macam mana test tu boleh menunjukkan darah jenis gapo. Okey. Kita tengok dulu slide kita hari ni. Okey, kita teruskan dengan subtopik 10.5 iaitu kumpulan darah manusia.
Okey, kumpulan darah manusia, jap. Okey, kumpulan darah manusia. Dalam subtopik 10.5 ni, okey, apa yang awak akan belajar, apa yang awak kena tahu, okey, adalah awak kena tahu mengenai darah ABO. Okey, apa yang ada dalam darah kita tu membuatkan dia tu terbahagi kepada 4 kumpulan ni. Bila kita test, dia darah A, dia darah B, dia darah AB, dia darah O. Apakah struktur yang ada dekat darah kita menyebabkan dia tu boleh dikelaskan kepada beberapa jenis kumpulan. Okey, seterusnya kamu akan belajar mengenai hubung kait, okey? Kumpulan darah ABO dengan penderma darah. Kamu akan belajarlah darah A boleh derma kepada siapa, darah B boleh derma kepada siapa. Kejap lagi kita akan tengok. Okey, seterusnya kita akan belajar mengenai faktor rhesus, okey? Tadi kita ada ABO, sekarang ni kita ada pula satu lagi iaitu faktor rhesus. Okey. Seterusnya, kita juga akan belajar mengenai faktor rhesus yang tidak sepadan terhadap kehamilan. Awak akan tengoklah kalau ibu tu dia ada faktor rhesus yang tak sama dengan bayi dalam kandungan dia, apa yang akan terjadi. Sebab darah kita, nanti kalau kamu ada anak lah, darah kamu dengan darah anak kamu tu mungkin tak sama. Tapi kalau tak sama, apakah risiko yang bakal dihadapi? Okey, kita tengok dulu yang pertama kumpulan darah ABO. Okey, dalam buku teks kamu boleh tengok muka surat 185. Okey, darah manusia dikelaskan kepada, macam Azrina bagi tahu tadi, darah kita ni ada 4 kumpulan. Kita ada A, kita ada B, AB dan juga O. Okey. Pendermaan dan penerimaan darah adalah berdasarkan kesesuaian kumpulan darah penderma dan penerima. Okey. Pentingnya kesesuaian ni. Tak boleh suka-suka kalau kita pergi hospital tak cukup darah, doktor suka-suka bubuh darah gapa-gapa, tak boleh. Okey. Dia kena berdasarkan kesesuaian. Okey. Ini adalah kerana penerima mempunyai antibodi dalam serum darah. Okay? Penerima ikutlah kalau kamu penerima, badan kamu tu ada antibodi tertentu dalam darah kamu tu yang boleh bertindak terhadap antigen pada sel darah merah seorang penderma. Okey, sebelum tu antigen ni, apa antigen? Kamu dah belajar masa form 2 mengenai antigen, antibody. Jadi apakah antigen? Siapa boleh ayat? Gapo antigen? Fariha tahu ke antigen tu gapo? Cikgu, antigen ni pertahanan badan ke? Ada darah. Okey. Antigen ni dia adalah satu struktur yang terdapat pada membran plasma darah kita lah. Okey. Lalu ni kita tengah belajar mengenai darah. Jadi antigen tu adalah struktur yang ada di sel darah merah kita. Kalau kita bakteria pun dia ada juga antigen di bahagian luar bakteria tu. Tapi sekarang ni kita belajar pasal darah. Okey, contoh kat sini. Cikgu lukis, ni sel darah merah Okey, kamu tahu sel darah merah dui cengkung. Tapi kat sini cikgu tak lukislah dui cengkung. Okey, dui cengkung. Lepas tu di bahagian luar sel darah merah kamu ni dia ada struktur. Ikutlah struktur cikgu lukis macam ni struktur. Struktur di bahagian luar dalam sel darah merah kamu ni, inilah dipanggil sebagai antigen. Ni antigen. Okey, struktur yang terdapat pada membran plasma darah kamu tu. Okey, sekejap lagi kita tengok pula apa fungsi antigen dekat bahagian luar darah kita ni. Okey. Jika darah kedua-dua penderma dan penerima tidak sepadan,
maka sel darah merah penerima akan mengalami pengaglutinan. Okey, pengaglutinan ni penggumpalan lah. Okey, kalau darah yang tak sesuai masuk dalam badan kita, dia akan berlaku penggumpalan. Sebab badan kita ni ada antibody. Apabila dia dapat detect, dia dapat kesan ada benda yang tak sesuai masuk, benda baru, dia akan membuat proses pengaglutinan ni. Darah kita akan menggumpal lah. Okey, bahaya, boleh mati. Okey. Faham setakat tu? Faham? Okey, sikit Faham. baru ke? Okey, bagus. Sikit baru. Okey. Okey, kita tengok kumpulan darah ABO yang seterusnya. Okey, kalau kamu tak jelas gambar rajah tu, boleh tengok dalam buku teks lah. Okey. Kita tengok dulu kumpulan darah A. Okey. Gambar rajah sebelah kanan cikgu tunjuk ni. Okey. Ni darah orang yang ada darah A lah. Orang yang ada darah A. Okey. Ni darah, kamu dah tahu. Sel darah merah bentuk dia bulat macam ni. Lepas tu, kamu tengok pula yang cikgu lukis tadi kan, antigen. Okey. Bahagian luar ni dia ada antigen. Okey. Orang yang darah A, sel darah merah dia ada antigen A. Sebab tu kita panggil kumpulan darah A. Sebab darah dia ada antigen A. Okey? Faham kat situ? Darah dia A sebab dia ada antigen A. Okey. Jadi, orang yang darah A, badan dia kena hasilkan antibody. Tapi antibody jenis apa yang badan dia hasilkan? Okey? Badan dia akan hasilkan antibody anti-B. Badan dia akan hasilkan antibody anti-B nama dia. Lepas tu kamu pun tanya cikgu. Cikgu, dia tak boleh ke hasilkan antibody anti-A? Tak boleh jawapan dia. Sebabnya, kalau badan kita, badan orang yang darah A ni, kalau dia hasilkan antibody anti-A, maksudnya apa? Maksudnya antibody dia tu boleh musnahkan darah dia sendirilah sebab darah dia ada antigen A. Tapi darah orang A ni dia hanya hasilkan antibody anti-B supaya dia boleh lawan kalau ada darah jenis B yang masuk dalam badan. Okey, faham ke? Ke nak cikgu ulang sekali lagi? Faham. Faham? Okey, siapa tak faham boleh bagi tahu, cikgu ulang sekali lagi. Cikgu boleh ulang sekali lagi tak? Okey, cikgu ulang sekali lagi. Okey. Untuk orang yang kumpulan darah dia jenis darah A, okey, dekat bahagian darah dia tu ada antigen iaitu antigen A. Orang darah A dia ada struktur antigen A dekat bahagian luar darah dia tu, sel darah dia tu. Okey, tu antigen. Lepas tu awak kena tahu, badan kita ni dia akan hasilkan antibody. Okey? Antibody ni ada antibody B, ada antibody A. Okey? Tapi untuk orang yang kumpulan darah A, badan dia akan hasilkan antibody anti-B. Okey, dia akan hasilkan antibody anti-B. Okey, kenapa dia tak hasilkan antibody anti-A? Sebab darah dia sendiri tu adalah darah jenis A. Okey, kalau dia darah A dan dia dapat hasilkan antibody anti-A, susahlah, memang tak boleh lah gitu. Sebabnya antibody anti-A tu dia akan lawan antigen A. Sekarang ni badan dia darah A. Jadi antibody yang badan dia hasilkan adalah antibody anti-B. Supaya bila darah selain darah A ni masuk, antibody tu akan lawan. Okey, faham ke? Faham? Okey, kamu kena ingat darah A dia ada antigen A. Okey, disebabkan dia ada antigen A, badan dia tu akan hasilkan antibody anti-B sahaja. Kalau tak berlaku pergumpalan lah, aglutinan tu, pengaglutinan tu. Okey.
Okey, tu untuk darah A. Okey, kamu perlu faham konsep dia macam tu sebab untuk darah yang seterusnya pun hampir sama. Okey, kita tengok kumpulan darah B pula. Okey, untuk kumpulan darah B, dia ada antigen juga. Tadi darah A, antigen A. Okey, darah B dia ada antigen B. Okey, sebab tu kita panggil darah B. Sebab dia ada antigen B. Okey, disebabkan darah kita ni ada antigen B, badan kita akan hasilkan antibody jenis apa? Antibody anti apa kelas? Anti-A. Yes, betul. Jadi badan kita akan hasilkan antibody anti-A. Okey? Dia tak hasilkan antibody anti-B sebab tadi cikgu dah bagi tahu kalau dia boleh hasilkan antibody untuk lawan antigen dia sendiri, darah kita akan bergumpal, akan berlaku pengaglutinan. Okey? Darah B, dia ada antigen B, badan dia akan hasilkan antibody anti-A. Jadi kalau darah B masuk dalam badan kita, tak ada masalah. Tapi kalau darah jenis lain masuk, antibody tu akan lawan. Okey, tu darah B. Darah A dengan darah B dah settle. Kita tengok orang yang darah AB. Tadi darah A ada antigen A, darah B ada antigen B. Jadi yang darah AB ni antigen apa kelas? A dan B. Good. Okay. Orang yang darah AB ni, sel darah merah dia ada dua-dua jenis antigen iaitu antigen A dan juga antigen B. Dia ada dua-dua jenis antigen. Jadi, disebabkan darah dia ada dua-dua jenis antigen, badan dia tak boleh hasilkan antibody lah sebab antibody ada anti-A dan juga anti-B. Jadi darah dia tak boleh hasilkan dua-dua jenis antibody tu sebab kalau badan dia boleh hasilkan antibody anti-B dan antibody anti-A, maka darah dia akan berlaku pengaglutinan. Dia akan bergumpal. Faham tak? Faham? Okay, good. Okay. Kalau tak faham bagi tahu, cikgu boleh ulang. Okay. Seterusnya AB dah settle. Kita tengok darah O pula. Siapa-siapa yang ada darah O, darah dia ni tak ada antigen. Okay, tak ada antigen A, tak ada antigen B, kosong. Okay, disebabkan darah dia ni tak ada antigen, jadi badan dia ni boleh hasilkan antibody. Okay, jadi disebabkan tak ada antigen, badan dia hasilkan antibody anti-A dan badan dia juga hasilkan antibody anti-B. Tak ada masalah. Badan dia boleh hasilkan dua-dua antibody dan darah dia tu tak bergumpal lah sebab darah dia tak ada antigen. Faham tak? Faham? Okey. Seterusnya, okey, kamu dah faham mengenai darah. Macam mana darah tu dikelaskan mengikut kumpulan masing-masing sebab adanya antigen tu. Okey. Sekarang kita nak tengok pula macam mana kita nak menderma dan menerima darah yang didermakan tu. Okey. Okey. Tengok ni kumpulan darah A. Sekejap. Okey. Kumpulan darah A dulu kita tengok. Okey. Kumpulan darah A tadi kita belajar dia ada antigen. Antigen apa? A. Okey. Good. Okey. Darah A dia ada antigen A. Okey. Disebabkan dia ada antigen A, dia boleh menderma darah kepada orang yang darah A dan AB sahaja. Okey. Tu kamu tahulah kan kenapa boleh A, confirm lah dia boleh dermakan orang yang boleh derma darah kepada orang yang darah A sebab sama-sama darah A. Okey. Untuk yang darah AB,
dia boleh derma sebab orang yang darah AB, okey, kita tengok tadi gambar rajah ni. Okey. Orang yang darah AB, dia dah ada antigen A dan antigen B. Jadi, dia tak ada antibody. Disebabkan orang yang darah AB ni, dia tak ada antibody. Jadi, dia bolehlah terima darah daripada orang yang berdarah A. Okey. Cikgu ulang lagi sekali. Okey. Dia boleh derma darah kepada orang yang darah A. Okey, sebab orang yang darah A tu dia tak ada antibody anti-A. Jadi darah A boleh masuk kepada orang yang darah A sebab tak ada antibody anti-A. Okey. Darah A juga dia boleh derma kepada orang yang berdarah AB. Sebab apa? Sebab orang yang berdarah AB ni, darah dia tak hasilkan antibody. Okey, antibody anti-A dia tak hasilkan, antibody anti-B pun dia tak hasilkan. Jadi, darah A boleh masuk kepada orang yang ada darah AB. Faham tak? Faham. Faham. Okey, lepas tu kita tengok. Orang A ni dia boleh terima daripada darah kumpulan mana? Okey, sama juga orang A ni confirm lah dia boleh terima orang yang daripada kumpulan darah A, sama dengan dia sebab orang yang darah A tu tak ada, sebab badan dia tak hasilkan antibody anti-A. Jadi dia dapat terimalah darah A. Lepas tu dia juga dapat terima darah daripada kumpulan darah O. Sebab apa dia dapat terima daripada orang yang kumpulan darah O? Kita tengok. Sebab sel darah merah O, awak tengok ni. Sel darah merah O dia tak ada antigen. Okay, cikgu kata dia tak ada antigen A, dia tak ada antigen B. Kosong. Darah O kosong, tak ada antigen. Jadi, orang yang berdarah A, dia boleh terima darah O sebab bila darah O masuk dalam badan orang yang darah A, antibody tu tak dapat kesan lah sebab darah O tak ada antigen. Antigen ni fungsi dia, contohlah ada darah masuk dalam badan kita, dia ada antigen. Okey, antibody kita dapat kesan. Antigen ni benda asing yang tak sesuai dengan badan. Oh, antigen ni masuk ni, okay, kita kena lawan. Okay, dia pun hasilkan antibody banyak sebab dia kesan ada antigen asing yang masuk. Tapi darah O tak ada antigen. Bila dia masuk, antibody kita tu tak dapat kesan yang dia masuk. Sebab dia tak bagi signal. Dia tak ada antigen. Badan kita tak boleh kesan antigen dan badan kita tak boleh hasilkan antibody. Okey, faham tak? Faham. Okey. Siapa yang tak faham boleh bagi tahu nak cikgu ulang. Ada yang nak cikgu ulang ke? Okey, semua dah faham. Good. Okey, kita tengok pula darah B. Okey, sama juga apabila kamu dah faham macam mana konsep penderma dengan penerima ni untuk darah A ni, okey, dia sama je untuk darah B. Okey, cikgu bagi tahu untuk B pula. Okey, untuk orang yang berdarah B, kumpulan darah B, dia boleh derma kepada orang yang berdarah B. Confirm lah kan sebab darah jenis yang sama. Okey, dia juga dapat derma kepada orang yang berdarah AB. Sebab apa? Sebab apa kelas? Sebab orang yang darah AB ni dia tak ada antibody. Okey, disebabkan orang yang darah AB ni dia ada antigen A dan antigen B, okey, badan dia memang tak hasilkan antibody lah. Sebab tu kita boleh bagi darah kepada orang yang berdarah AB. Okey, badan dia tak akan melakukan proses pengaglutinan tu sebab tak ada antibody. Okey, antibody tak boleh lawan. Okey, seterusnya kita tengok
kumpulan darah B ni dia boleh terima darah daripada orang yang ada darah B. Okey. Dan juga dia boleh terima darah daripada orang yang kumpulan darah O. Sebab apa? Tadi cikgu bagi tahu sebab darah O dia tak ada antigen. Okey? Apabila darah O masuk dalam badan kita, antibody kita tak dapat kesan sebab tak ada antigen. Okey? Antigen tak ada, badan kita pun relax je lah. Okey? Dia tak hasilkan antibody. Jadi badan kita boleh terima. Okey. Kita tengok untuk kumpulan darah AB pula. Okey. AB, kumpulan darah AB, orang yang ada darah AB, dia boleh derma darah kepada orang yang AB sahaja. Sebab apa? Sebab darah AB ada dua-dua antigen. Dia ada antigen A dan dia ada antigen B. Jadi, dia boleh bagi kepada orang yang darah AB sahaja. Kalau disebabkan dia ada antigen A dan antigen B ni, contoh orang darah AB ni nak bagi darah dia kepada orang yang darah A. Mana boleh, sebab orang yang darah A dia akan hasilkan antibody anti apa kelas? Orang darah A dia akan hasilkan antibody anti B. good. Okey. Orang darah A dia akan hasilkan antibody anti B. Okey. Orang yang darah AB ni dia ada dua-dua jenis antigen. Antigen A dan juga antigen B. Sebab tu darah AB ni hanya sesuai untuk orang yang AB sahaja. Sebab dua-dua antigen tu ada dalam darah dia. Okey. Seterusnya kita tengok siapa pula yang boleh terima darah AB ni. Okey. Siapa pula? Darah AB ni boleh terima darah daripada kumpulan mana? Okey. Darah AB dia boleh terima darah daripada semua kumpulan. Sebab apa dia boleh terima darah daripada semua kumpulan kelas? Sebab dia tak ada antibody. Pandai. Okey. Sebab orang darah AB ni dia ada dua-dua antigen. Jadi badan dia tak boleh nak hasilkan antibody. Okey, apabila badan kita tak ada antibody, darah mana-mana masuk pun selamat. Okey, antibody tu jadi darah dalam badan kita tu tak menggumpal lah, tak ada antibody yang dihasilkan. Okey, faham betul semua? Okey, last kita tengok darah O. Okey, kumpulan darah O. Darah O dia tak ada antigen. Dia tak ada antigen. Disebabkan dia tak ada antigen, dia boleh derma kepada semua jenis kumpulan darah lah. Okey. Orang ni mari, kumpulan darah A mari, tak cukup darah. Okey. Dia boleh ambil darah daripada kumpulan A. Kalau kumpulan A dah tak ada, dia boleh ambil darah daripada kumpulan O. Sebab O tak ada antigen. Dia masuklah ke siapa-siapa pun, darah dia boleh terima sebab badan dia tak ada antigen. Orang darah jenis lain tak boleh nak detect yang dia ni adalah benda asing. Sebab tak adanya antigen dekat darah dia tu. Okey, dia orang darah B perlukan darah bagi O, boleh terima sebab tak ada antigen. Orang darah AB tak ada darah, tak cukup darah, bagi darah O, boleh terima juga sebab darah O tak ada antigen. Badan kita tak boleh detect yang ada darah lain masuk. Tapi orang yang darah O, dia boleh terima daripada kumpulan darah O sahaja. Sebab apa? Sebab dia ada antibody, anti-B dan anti-A. Sebab darah O ni tak ada antigen, jadi badan dia boleh hasilkan dua jenis antibody. Sebab tu orang yang darah O dia boleh terima daripada orang yang berdarah O sahaja. Okey. Jadi kamu dah belajar. Okey, darah O dia dipanggil sebagai penderma universal. Sebab apa? Sebab dia boleh derma kepada semua kumpulan darah. Okey, nama dia penderma universal. Dia boleh derma kepada semua kumpulan darah sebab dia tak ada
antigen. Okey, lagi satu term, lagi satu istilah dipanggil sebagai penerima universal. Okey, penerima universal. Satu lagi dia ada penerima universal. Okey, dalam 4 jenis kumpulan ni, siapa penerima universal? Kumpulan darah mana kelas? AB. Bagus, okey. AB adalah penerima universal. Sebab apa? Sebab dia tak hasilkan apa-apa antibody. Sebab dia sendiri dah ada antigen A, dia sendiri dah ada antigen B. Okey, badan dia tak hasilkan antibody. Jadi apa-apa jenis darah sahaja boleh masuk dalam badan dia. Okey. Kalau kamu ni jenis darah AB, okey kamu na'udzubillah lah tak minta okey. Kalau kamu accident ke apa, tak risau sangat sebab semua jenis darah boleh masuk. Tapi untuk orang yang darah O, dia terhad kepada darah O sahaja untuk dia ambil kalau dia tak cukup darah. Tapi orang yang darah O ni kita galakkan lah untuk menderma darah sebab darah dia sesuai untuk semua jenis darah. Okey, faham pasal darah? Faham, tapi cikgu nak tanya balik. Ya. Nak tanya, ni ke sel darah merah ke? Ya. Kalau sel darah putih, dia boleh menderma dengan menerima juga ke? Sel darah antibody tu awak ingat tak kita belajar antibody ni siapa yang hasilkan? Antibody ni sel darah putih lah yang hasilkan. Jadi cikgu tak rasa ada orang nak derma antibody tapi boleh je antibody ni boleh disuntik. Kalau kamu ingat masa form 2 kamu belajar pasal keimunan, kita boleh suntik antibody ni. Tapi jarang lah orang selalunya derma darah sebab antibody ni badan kita boleh hasilkan, cuma mungkin ambil masa. Tu nasib baik Azina tanya. Antibody ni sel darah putih kita yang hasilkan, okey? Okey Azina, mungkin antibody ni kita boleh derma juga tapi dia tak panggil derma. Cikgu rasa dia memang ada, memang apa ni orang kata, dia memang sedia ada untuk disuntik tapi untuk darah kita tak derma. Mungkin untuk antibody lawan, contoh kamu kena gigit dengan anjing, okey, kita pun suntiklah kita panggil anti rabies, iaitu antibody yang lawan patogen yang daripada anjing tu. Contohnya macam kamu terpijak paku ke, kita suntik antibody untuk lawan tetanus. Okey, macam tu. Boleh tak Azina? Faham tak? Boleh. Okey. Lagi ada orang nak tanya tadi? Saya. Nak tanya cikgu. Kumpulan darah ni ke, dia ikut keturunan ke? Macam genetik ke? Dia ikut keturunan. Kalau mak ayah kamu darah A, darah B, kemungkinan kamu akan dapat darah A ataupun darah B ataupun darah AB. Okey, tak mungkinlah kamu dapat darah O sebab dia adalah keturunan. Okey. Okey. Ada soalan lagi sebelum kita teruskan? Okey. Kita teruskan. Okey, tadi kita dah belajar ada 2 jenis antigen. Ada antigen A dan juga antigen B. Okey, sekarang kita tengok faktor rhesus. Okey, faktor rhesus ni apa? Okey, faktor rhesus adalah sejenis antigen lain yang terdapat pada permukaan sel darah merah. Okey, dia ada satu lagi jenis antigen selain daripada A dengan B tu, kita panggil dia sebagai faktor rhesus. Dia ada satu lagi jenis antigen. Okey, sel darah merah individu yang mengandungi faktor rhesus, okey, ataupun kita panggil dia sebagai antigen D. Tadi antigen B dan A, ni antigen D. Okey. Kalau ada antigen D dalam darah kamu, kita panggil Rh positif ataupun rhesus positif. Okey. Individu yang tidak mempunyai faktor rhesus ataupun dia tak ada antigen D dikenali sebagai rhesus negatif.
Kalau ada antigen D, kita panggil rhesus positif. Kalau dia tak ada antigen D, kita panggil rhesus negatif. Okey. Faham ya? Kita ada satu lagi jenis antigen iaitu antigen D. Okey, kiranya kalau kamu darah AB ataupun darah A contoh. A apa? A positif. A apa? A negatif. Dia ada positif dan negatif tu. Positif dan negatif melambangkan kehadiran antigen D. Macam cikgu B positif. Okey. Faktor rhesus dan seterusnya. Okey. Sekiranya darah rhesus positif penderma bercampur dengan darah penerima yang rhesus negatif, darah penerima akan bertindak balas dengan menghasilkan antibody rhesus ataupun antibody anti-D. Okey, samalah dengan tadi. Kalau darah tu tak sama rhesus, dia akan hasilkan antibody dan berlaku penggumpalan juga. Okey, konsep dia sama dengan tadi. Cuma ni antigen D. Kalau badan hasilkan antibody anti-D bertemu dengan darah yang ada rhesus positif, yang ada antigen D, dia boleh bergumpal. Okey, sama dengan tadi konsep dia. Apabila penerima menerima satu lagi dos darah rhesus positif, antibody rhesusnya akan menyebabkan pengaglutinan. Okey, samalah. Okey, menyebabkan pengaglutinan. Keadaan ini boleh membawa maut kepada penerima. Okey, cikgu dah cakap tadi boleh membawa maut, boleh mati kalau darah yang tak bersesuaian masuk dalam badan kita. Okey. Kita tengok pula. Okey, kalau dalam buku teks kamu tu, muka surat sebelah tu 186. Boleh tengok kat situ juga. Okey, faktor rhesus. Lazimnya masalah faktor rhesus ni dia akan timbul apabila seorang ibu yang rhesus negatif berkahwin dengan seorang ayah yang ada rhesus positif. Okey, ibu tu rhesus negatif, lepas tu pasangan tu dia rhesus ibu rhesus negatif, pasangan tu ataupun ayah tu rhesus positif. Okey, apabila dia mengandung, okey, tadi Azrina dah tanya kan, boleh keturunan ke dok? Okey, Loni ni ayah dia adalah rhesus positif, jadi anak dalam kandungan tu ada dua possibility lah, sama ada dia ikut ayah ataupun dia ikut mak. Kejap. Okey, sama ada dia ikut ayah ataupun ikut mak. Okey, kalau dia ikut ibu, kalau dia ikut mak tak ada masalah sebab ibu yang mengandung. Okey, jadi darah anak negatif, darah ibu pun negatif, tak ada masalah. Tapi yang masalahnya bila ayah positif dan anak tu dia nurung ayah. Dia ada rhesus positif sama dengan ayah, tapi yang mengandungnya mak. Okey, jadi darah tu dah lain. Darah mak negatif, darah baby positif sebab baby ikut ayah. Okey. Dalam bulan terakhir kehamilan, serpihan sel darah fetus yang mengandungi antigen D. Okey, kita dah tadi dia dah bagi tahu baby tu rhesus positif. Maksudnya dia ada antigen D. Okey, merentasi plasenta dan masuk ke dalam sistem peredaran darah ibu. Okey, di akhir-akhir kehamilan tu cikgu tak pastilah macam mana, tapi mungkin darah baby tu akan masuk ke dalam sistem peredaran darah ibu. Dah syarat kan? Okey. Akibatnya sel darah putih dalam darah ibu, okey, limfosit tu sel darah putih bertindak balas. Okey. Dia dapat kesan yang darah ni ada antigen D ni. Okey, bahan asing ni, tak pernah masuk ni. Okey, bahaya. Jadi sel darah putih dia akan hasilkan antibody anti-D. Okey. Dan antibody anti-D tu akan mengalir melalui plasenta ke dalam sistem peredaran darah fetus. Okey. Antibody tersebut boleh memusnahkan sel darah merah bayi. Sel darah merah bayi ni dia akan musnahkan sebab adanya antigen. Okey. Dia kesan ada antigen, badan ibu hasilkan antibody untuk lawan darah bayi tu sebab darah bayi tu adalah rhesus positif. Sebelum ataupun sejurus selepas kelahiran lah bila darah baby tu bercampur dengan ibu.
Okey. Namun begitu, kepekatan antibodi yang terhasil tidak mencukupi untuk memberi kesan kepada anak pertama. Anak pertama, okey. Masa first time ibu mengandung, anak tu rhesus positif, ibu rhesus negatif. Okey, pada pertama kali ibu mengandung ni tak ada masalah sebab antibodi ni baru nak belajar, nak hasilkan. Okey, dia ambil masa untuk dia fikir, untuk dia hasilkan antibodi tu ambil masa. Jadi baby tu mungkin akan selamat lagi untuk kandungan yang pertama. Akan tetapi bila dia dah belajar, okay, antibodi dalam badan kita ni, dia dah belajar untuk hasilkan antibodi anti-D, dia akan berkekalan dalam sistem peredaran darah ibu. Okay, dia ada memori. Okay, kalau antigen ni masuk, kita hasilkan antibodi jenis ni. Dia ada memori. Anak pertama dah selamat. Okay, anak pertama dah selamat sebab tak sempat antibodi tu nak hasilkan dalam kuantiti yang cukup. Tapi masalah timbul jika anak kedua juga merupakan rhesus positif. Ibu tu mengandung untuk anak kedua, okay, adik kepada yang tadi pertama tu. Baby tu ikut ayah dia juga. Okay? Rhesus positif. Tadi anak pertama dah selamat. Anak kedua ni bahaya sebab antibodi yang dah hasilkan masa kandungan pertama tu, dia ada dalam darah ibu. Okey, dia akan merentasi plasenta dan dia akan memusnahkan sel darah merah fetus. Sebab masa ni yang kandungan kedua ni antibodi tu dah ada dan dia dah ada memori, dia tahu dah antibodi mana yang dia perlu hasilkan, jadi dia dapat hasilkan dengan kadar yang cepat. Okey, bahaya untuk fetus tu. Okey, gejala penyakit ini dikenali sebagai erythroblastosis fetalis. Okey, nama dia erythroblastosis fetalis. Fetus yang kedua ni akan mati jika tidak diganti dengan darah yang rhesus negatif melalui proses pemindahan darah. Proses pemindahan darah ni cikgu tak pastilah dia buat macam mana. Mungkin kalau kamu nak tahu dengan lebih lanjut, kamu boleh Google sendirilah. Okey. Dalam keadaan yang tidak serius, okey, kalau tadi mati, kalau tak sempat buat apa-apa, tapi mungkin juga ada keadaan yang tidak serius. Tapi kalau tak serius, dia pun serius juga sebenarnya, okey. Dalam keadaan yang tidak serius, bayi mungkin menghadapi anemia ataupun boleh mengalami kecacatan yang kekal lah. Okey. Anemia ni apa cikgu? Anemia ni kekurangan sel darah merah. Okey. Walau bagaimanapun, masa sekarang ni kita dah moden, okay, masalah rhesus yang tak sepadan ni kita boleh atasi. Okay, jangan risau. Kita boleh atasi dengan merawat ibu menggunakan globulin anti-rhesus selepas kehamilan pertama untuk menghentikan pembentukan antibodi anti-D. Okay, bila ibu tu pregnant, okay, doktor akan check lah, okay, sama ke tak jenis darah ibu dan bayi, dan kalau tak sama dia akan bagi globulin anti-rhesus ni. Jadi antibodi anti-D ni dia tak dapat dihasilkan lah, jadi baby tu dapat diselamatkan. Faham tak? Cikgu, Ya. tanya. Yeah. Bagaimanakah cara untuk mengelakkan faktor rhesus ni berlaku? Tak jelas Azrina. Bagaimanakah cara untuk mengelakkan faktor rhesus ni berlaku? Dia tak boleh nak elakkan sebab benda ni keturunan lah. Okay, ia ikut, sama ada ikut ibu ataupun ayah. Kita tak boleh nak elakkan, cuma kita boleh cegahlah baby tu daripada hadap anemia, kecacatan kekal atau mati dengan ambil ubat tu, globulin anti-rhesus. Kita tak boleh nak cegah sebab dia ikut keturunan. Okey. Okey, jadi Cik Sok Nikoh tanyalah. Tunai tanya gawe tahu plus ke minus faktor rhesus gapo. Tengok dia jawab gapo. Okey. Ada soalan lagi? Cikgu. Ya. Ada orang tanya, dia malu nak tanya, okey. Oh, dia tanya awak. Dia tak tanya cikgu, dia tanya awak. Dia malu nak tanya, cikgu. Dia tanya gini. Sel darah merah warna merah. Kalau sel darah putih tu warna jenis ke?
Betul. Hari tu cikgu ayat dah. Sekejap cikgu tunjuk gambar. Itu kelas sebelum ni cikgu dah bagi tahu. Ada lagi tak gambar tu? Sekejap. Kejap cikgu cari. Lambat sikit Tak apa cikgu. Sekejap. Dia tak duduk sini, duduk line. Cikgu bagi tahu masa cikgu ajar yang bab ni, yang bahagian sini. Okey. Sel darah putih kita memang tak ada warna. Okey, nama dia sel darah putih tapi sebenarnya warna dia bukan warna putih. Dia tak ada warna, dia jernih. Okey. Kalau kamu tengok bawah mikroskop, kalau kamu tengok sekali imbas macam tu, kamu tak akan nampak sel darah putih. Yang kamu nampak hanyalah sel darah merah sebab sel darah putih ni dia jernih. Okey, yang cikgu bulat-bulat ni sel darah putih. Okey, dia jernih sebenarnya, bukan warna purple. Okey. Disebabkan warna dia yang jernih, cikgu dah bagi tahu hari tu macam mana kita nak tengok, kita letak pewarna dekat darah tu, okey. Kita letak pewarna, disebabkan dia tak ada warna, dia ambil warna daripada pewarna yang kita letak tu. Jadi kita nampak dia sebagai purple ni. Tapi betul lah kawan kamu cakap sebenarnya dia tak ada warna sel darah putih ni. Okey, kawan Azrina okey ke? Dia tak usah, dia malu cikgu. Lepas apa malu lah. Okey. Okey, itulah. Betul lah sel darah putih dia tak ada warna. Dia bukan warna putih. Dia tak ada warna. Okey. Ada soalan lagi ke? Cikgu, maknanya kes keguran ni berlaku disebabkan reses jugalah ke kira? Mungkin juga faktor reses tapi cikgu rasa kalau orang yang pregnant ni memang doktor akan cek terus darah dia. Cikgu rasa tipis sangat lah kalau faktor keguguran disebabkan faktor reses ni sebab memang doktor akan cek. Mungkin benda lain juga menyebabkan keguguran tapi faktor reses ni boleh menyebabkan keguguran. Okey Fariha? Okey, faham. Okey, boleh menyebabkan keguguran tapi rasanya kalau keguguran yang menyebabkan faktor reses tu tipis lah. Okey, doktor akan cek. Okey, seterusnya kita tengok 10.6 isu kesihatan berkaitan sistem peredaran manusia. Okey, untuk subtopik kali ni, tahu orang Tino yang tanya, orang cantik tak tanya ke? Tak si tanya untuk bakal isteri. Senyak ah. Tak ada nak tanya. Fatul Mu'in tak ada soalan ke? Fatul Mu'in senyap tu, okey tak apa. Malu-malu, okey. Tengok, untuk subtopik. Ada cikgu. Oh, tak ada. Okey. Kalau nak tanya, boleh tanya. Jangan malu-malu. Okey. Untuk subtopik 10.6, okey, di akhir subtopik ni awak akan belajar. Awak kena tahu kenapa kita perlukan sistem peredaran yang sihat. Dan juga awak kena tahu tentang beberapa penyakit kardiovaskular. Okey. Tengok slide yang seterusnya ni. Pukul apa dah? Okey, pukul 2. Okey, sistem peredaran yang sihat adalah penting bagi memastikan kesihatan optimum. Antara pentinglah sistem peredaran yang sihat untuk pastikan kita ni kekal sihat, okey, tak ada penyakit, boleh menjalankan tugas harian kita dengan efisien. Okey, kita kena kekalkan sistem peredaran yang sihat. Okey, antara amalan untuk menjaga sistem peredaran ialah
Macam biasalah awak kena makan makanan yang seimbang, ya, yang rendah lemak, okey, kena sentiasa bersenam. Kena amalkan gaya hidup yang sehat. Okey. Amalan tidak merokok dan tidak mengambil minuman beralkohol juga dapat memastikan sistem peredaran yang sehat. Okey. Pelajar lelaki, siapa-siapa pelajar lelaki yang mana yang merokok tu, okey, berhenti merokok. Boleh mengganggu sistem peredaran kita, tak bagus Okey, berhenti merokok mana yang merokok tu. Okey, kita sebagai orang Islam memang tak ambil lah minuman beralkohol ni, okey. Makan makanan yang seimbang, sentiasa bersenam dan elakkan merokok. Okey. Penyakit kardiovaskular merangkumi penyakit yang berkaitan dengan jantung dan sistem peredaran darah. Sebelum ni kamu ada tanya kan pasal penyakit jantung, pasal aterosklerosis sebelum ni. Jadi kat sini cikgu nak bagi tahu penyakit kardiovaskular ni adalah penyakit yang berkaitan dengan jantung dan sistem peredaran darah kita. Kiranya penyakit kardiovaskular ni dia merujuk kepada beberapa penyakit yang terlibat dengan jantung dan sistem peredaran darah. Kita panggil sebagai penyakit kardiovaskular. Kita tak panggil penyakit kardiovaskular, kita panggil darah tinggi. Darah tinggi tu adalah contoh ataupun salah satu penyakit kardiovaskular. Kita panggil darah tinggi, kita panggil stroke, kita panggil sakit jantung, kita panggil gitu. Tapi sebenarnya penyakit-penyakit yang cikgu sebut tu dia tergolong di bawah kategori penyakit kardiovaskular. Okay, penyakit yang berkait dengan jantung. Contoh yang dia bagi dekat sini adalah yang pertama dia bagi aterosklerosis. Yang kedua arteriosklerosis. Lagi kita tengok apa beza dia. Ketiga angina, hipertensi. Hipertensi ni darah tinggi. Penginfarkan myokardian ataupun kita panggil serangan jantung lah, senang, dan juga stroke. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kiranya 6 ni adalah penyakit kardiovaskular. Okey, penyakit yang berkaitan dengan jantung. Lepas ni tak payah confuse. Okey. Pertama kita tengok aterosklerosis. Okey, sebelum ni ada dah yang tanya cikgu aterosklerosis tu apa. Cikgu dah explain sikit. Okey. Aterosklerosis ni terjadi sebab adanya pembentukan dan pemendapan plak pada dinding dalam arteri. Kamu tengok gambar rajah ni. Kamu tengok gambar rajah ni. Ni arteri, salur darah kamu. Okey, dia ada plak. Okey. Ada plak yang termendap dan terbentuk di bahagian dinding arteri tu. Dia menyebabkan darah tu sukarlah untuk lalu. Okey. Plak ni macam mana dia boleh terbentuk? Dia terbentuk daripada kolesterol, okey, lipid atau tisu otot yang mati dan platelet yang tergumpal. Okey, kita makan makanan yang tinggi kolesterol, tinggi lemak tu lama-lama dia terbentuk, dia berkumpul di dinding arteri kita boleh menyebabkan aterosklerosis. Plak tu akan menyumbat dan dia akan menyempitkan salur darah kita lah. Darah sukar nak lalu. Okey, itu aterosklerosis. Apa pula beza dengan arteriosklerosis? Okey. Aterosklerosis tu peringkat awal. Mula-mula aterosklerosis. Lepas tu tak rawat, lama-lama dia boleh jadi arteriosklerosis. Okey. Arteriosklerosis ni dia terjadi apabila ada kalsium pula yang mendap. Okey. Tadi dia ada kolesterol, lipid, tisu otot yang mati dan platelet yang termendap. Lepas tu lama-lama tambah pula ada kalsium pula yang termendap pada plak tu yang menyebabkan arteri kita tu makin keras dan dia tak kenyal. Okey, itulah arteriosklerosis. Mula-mula artero, lepas lama-lama kalsium pula pergi tambah jadi arterio. Okey.
Tu 2 penyakit kardiovaskular. Yang ketiga adalah hipertensi ataupun darah tinggi. Okey. Darah tinggi ataupun hipertensi ni adalah kerana pengaliran darah yang sukar. Okey, kenapa pengaliran darah yang sukar ni? Kenapa darah ni sukar mengalir? Sebabnya tadi salur darah kita tu sempit. Okey, salur darah kita sempit, darah sukar nak lalu sebab dia sempit. Jantung kita dia kena pump dengan kuat. Okey, supaya darah tu nak paksa juga lalu dekat salur darah yang sempit tu. Okey. Jantung kita pump dengan cepat supaya boleh sampai kepada kaki, kepada tangan kamu. Disebabkan pengepaman yang cepat dan kuat tu, dia akan menyebabkan arteri ataupun salur darah kamu yang halus, yang kecil tu boleh pecah. Okey, boleh pecah. Okey, dia sebenarnya nak lalu tempat sempit je, tapi disebabkan darah tu dah laju, dia boleh efek ataupun bagi kesan kepada arteri yang halus tu boleh pecah. Okey, apabila arteri ataupun salur darah kita tu pecah, kita boleh mengalami stroke lah. Stroke. Sekiranya ini berlaku dalam otak. Okey, salur-salur darah ataupun arteri yang kat otak kita pecah boleh menyebabkan stroke. Stroke juga boleh disebabkan oleh darah beku yang menyekat aliran darah di otak. Hari tu kita dah belajar kan darah beku, ada trombos dengan embolisma. Trombosis dengan embolisma, okey. Stroke juga boleh disebabkan oleh darah beku yang menyekat aliran di otak. Darah kita tak boleh nak bawa oksigen sampai ke otak. Okey. Seterusnya, kita tengok angina. Okey, angina ni terjadi sekiranya lumen arteri, okey. Lumen, ingat tak lumen tu apa? Kelas ingat tak lumen tu apa? Tak ingat. Okey, lumen tu ni contoh arteri kamu. Cikgu tak pandai melukis ni, okey. Dia ada lubang. Okey, dia ada lubang. Ni bahagian lubang, bahagian darah lalu ni kita panggil lumen. Tempat darah lalu ni kita panggil lumen. Okey, sekiranya lumen arteri yang menjadi sempit tu adalah arteri koronari. Okey, kita ada banyak struktur jantung, okey. Kalau kamu ingat lagi, kita ada arteri koronari ni. Okey, arteri koronari tu kita ada banyak salur darah, tapi kalau yang tersumbat ataupun menjadi sempit tu adalah arteri koronari. Kekurangan bekalan oksigen ke jantung menyebabkan angina. Angina ni ataupun sakit dada yang kuat lah. Oksigen tak boleh pergi ke jantung. Menyebabkan sakit dada yang kuat sebab arteri koronari kita sempit. Okey. Jika tersumbat sepenuhnya boleh menyebabkan serangan jantung. Okey. Itulah ada berapa penyakit? Angina 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4 penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular yang kita belajar hari ni. Okey, ada soalan tak? Nak tanya. Ya. Okay, penyakit kardiovaskular ni berapa seumur ramai orang tua? Berapa tak kanak-kanak, berapa jari kanak-kanak remaja? Dia ada je. Memang lahir-lahir, memang dia jantung dia ada masalah. Banyak je budak-budak, tapi orang tua ni sebab pemakanan lah. Pemakanan yang tak seimbang, gaya hidup yang tak sihat. Okay? Dia meningkat lah, dia berkumpul. Orang kata selari dengan faktor usia tu. Dia lama dah hidup, makan pun macam-macam dah. Okay? Kanak-kanak pun boleh je, tapi bukan sebab faktor pemakanan, tapi maybe dia lahir-lahir tu mungkin jantung dia tu memang dah bermasalah. Okay? Tak terhad kepada orang tua sahaja. Jadi kita yang muda ni kenalah jaga kesihatan, makan makanan yang seimbang, bersenam. Okay? Okay. Okay, dia bukan sebab tua muda tapi sebabkan gaya hidup dan pemakanan tu. Okay? Ada soalan lagi? Nak tanya lagi? Ya.
dekat muka tab tu kan, dia kata zone activity. Dia kata bincangkan rawatan yang sesuai sekiranya jantung gagal berfungsi. Mana awak tengok mana? Muka surat berapa? 187 hot zone activity. Okey. Rawatan yang sesuai. Okey, cikgu tak tahulah secara detail tu macam mana. Tapi salah satu rawatan macam yang cikgu bagi tahu tu, kita kena tengok juga masalah jantung tu, masalah kardiovaskular apa yang pesakit tu hadapi. Contoh, satu cikgu bagi contoh, kalau jantung dia ni dia berdenyut ataupun berdetak dengan tak normal. Okey, tak normal. Sepatutnya kita ni dia ada ritma jantung yang normal, tapi kalau tak normal dia mungkin ada masalah dengan perentak jantung. Okay, ingat lagi kita belajar ada 2 jenis perentak jantung. Apa perentak jantung 2 kelas? Nodus Sinoatrium dengan nodus atrium ventricle. Nodus SA dengan nodus AV. Ada perentak jantung. Okay. Orang ni dia jantung dia tak berdetak dengan normal lah. Mungkin perentak jantung dia ada masalah. Okey, kalau perentak jantung kita masalah, kita kena ambil perentak jantung yang artificial, yang buatan. Okey, kita panggil pacemaker. Kalau dekat hospital doktor panggil pacemaker, kita pasang pacemaker. Jadi disebabkan perentak jantung natural, perentak jantung semula jadi yang ada dalam badan kita tu tak berfungsi, jadi kita letak perentak jantung yang artificial, dia akan bantu. Kalau jantung kita tu ada masalah dengan ritma dia, dia akan bantu menghasilkan arus elektrik tu untuk hasilkan ritma jantung yang betul lah. Tu salah satunya lah. Kita guna pacemaker buatan, perentak jantung buatan. Kita kena tengok juga masalah kardiovaskular ataupun masalah apa yang pesakit tu hadapi. Salah satu contoh adalah guna perentak jantung buatan tu. Okey? Okey. Macam atuk cikgu cerita dia guna pacemaker, dan pacemaker tu dia ada expired date jugalah. Kiranya sampai satu tahap dia tak berapa nak berfungsi. Jadi atuk cikgu tu dia perlu tukar. Selepas beberapa tahun dia perlu buat operation sekali lagi, buang pacemaker yang first time dia pakai tu, tukar. Letak pacemaker yang baru pula. Memang nampak kalau orang pakai pacemaker tu, kita nampak petak situ. Dekat bahagian belah kiri dia ada pacemaker. Memang kena pakai seumur hidup lah. Kena pakai seumur hidup lah, sebab jantung dia tu tak boleh nak berdenyut dengan sendiri yang normal tu. Lepas tu cikgu pacemaker tu memang bunyi lah. Kita akan dengar tu. Cikgu tak ngaji pula dengar, cikgu tak pastilah. Cikgu rasa tak tahulah, tak dengar. Kalau kita duduk biasa ni tak dengar. Tapi macam sebabkan kita letak pacemaker macam kamu kan, kalau kamu patah kaki ke, kamu letak besi ke skru kan, bila hujan ke sejuk kita rasa tak selesa sebab benda tu besi dalam badan kita. Okay? Jelas? Jelas. Okay. Ada 15 minit lagi. Tak apalah.